tipu daya wanita itu sangat besar. Tuhan sebut besar. Bahaya kita ni. Nampak je gagah. Kan? Jadi ni pemimpin ni dia kena ada pula orang yang baik. Sebab tu kehebatan pemimpin ni jangan tengok pada semayang, pada zakat dia, pada sebab apa? Itu dia dengan Tuhan. Salah satu kriteria saja. Yang penting pandai ke tak pandai dia mentadbir. Itu kena tengok juga. Berkemampuan, berkeahlian. Pemimpin ni bukan kerja dia duduk di masjid, zikir, nangis, ya Allah ampunkan aku, tak boleh. Awak kena ada kemahiran memimpin. Barulah. Tetapi manusia ni mana nak cari baik dengan mahir ni, biasanya susah nak cari dua-dua hebat. Biasanya kalau lebih ni kurang sikit, yang ni lebih. Tapi kalau terlalu kurang takwa, pandai sangat, takwa tak ada langsung, teruk juga. Tapi kalau takwa tinggi, pandai tu tak ada, teruk juga. Jadi kita nak cari, itulah terjadinya yang menyebabkan walaupun pemerintahan Islam macam mana pun, pemilihan dan perbezaan pandangan dalam siapa dia yang boleh memimpin tidak menjejaskan akidah dan kesatuan sepatutnya. Sebab benda ni berbeza-beza. Sebab itu bila Rasulullah SAW wafat, para sahabat berbeza pandangan siapa yang nak ganti Nabi. Nampak tak? Persoalan politik dan mengganti pemimpin ni bukan persoalan akidah, kecuali orang Syiah. Orang Syiah dia kata persoalan pemimpin ni, siapa yang memimpin ni persoalan akidah. Sebab tu bila orang Syiah ni, bila orang tak lantik Ali jadi pemimpin, bahkan sudah dia kata orang tu salah. Dia sebab itulah ada Syiah Ithna Asyariyah, iaitu dia meyakini, mesti yakin pemimpin tu ialah ni. Tak yakin yang ni tak sempurna iman. Kita ahli sunnah wal jamaah tidak. Tak ada pemimpin ni dari keturunan Nabi ke apa, tak ada. Kita pemimpin kita terbuka. Orang yang layak tu ada dua. Satu kemahiran, kebolehan, dan satu lagi akhlak. Tapi tak ada yang perfect. Ada yang lebih, ada yang terang. Oleh itu kamu kena pilih lah. Pilih tu melalui apa? Melalui mesyuarat, melalui syura. Syura tu apa dia? Syura zaman dulu angkat tangan je lah syura, sebab orangnya beramai mana. Zaman kita ni tak adalah nak angkat tangan. Kalau angkat tangan juga jadi masalah. Okey, saya sekarang di masjid di Kota Warisan, kita nak tu pilih Perdana Menteri Malaysia. Orang A angkat tangan. Oh, angkat tangan lah gerak. B ada orang angkat tangan. Okey. Esok bilang Bandar Baru Bangi pula pergi. Siapa? A. Tengok nampak macam ada dah semalam. Orang sini pergi pula Bandar Baru Bangi. Sebab apa? Oh, saya 5 kali dah angkat tangan ni Ustaz. Payah dia tak ya ngundi bulan kota. Ada orang dia rigid tu, mentang-mentang zaman Nabi dulu jenis style macam ni, dia pun bai'ah tu ialah gini juga. Itu cara mengikut zaman. Yang pentingnya ialah persetujuan. Nampak tak? Sebab itulah zaman sekarang, zaman dulu beli macam mana? Beli depan. Sekarang okey, tekan je dalam internet, zap, transfer duit. Kalau tak setuju, hang transfer apa, siap dengan nombor tag lagi tak bagi. Maknanya hang setujulah. Itu sebab tu orang kita bayar zakat kat surau macam mana? Bayar zakat kat surau, ngadak imam pula, siap baca ni lagi. Kalau tak salam tu, tak salam tak naklah dengan amir ni, nak cari yang amir salam. Maknanya kita sebenarnya itu adat orang Melayu saja. Sebab itu sekarang ni ada zakat melalui internet. Nak salam dengan siapa dengan internet? Salam dengan mouse. Tak ada, klik je benda tu, setuju. Itu saja. Itu adat. Pergi Saudi, mana ada orang ditulis dalam tong zakat itu gitu, tak itu cukup lah. Yang penting duit kita transfer masuk dalam tabung dia, kan? Jadi begitu juga persetujuan. Macam mana nak tunjuk persetujuan tu? Ikut zaman lah. Zaman sekarang orang terlalu ramai, maka pangkah boleh dalam tong, lepas tu bilang. Itu sistem yang Islam akui lah benda tu, kan? Mereka juga adalah golongan yang dipercayai dari sudut kemampuan dan keagamaan, dua tadi, tanpa melakukan sebarang penipuan atau penyelewengan. Jadi pilihan raya yang telus ni hak rakyat.
Zaman Husni Mubarak contohnya, hari pilihan raya dia buat roadblock. Orang parti dia boleh pergi ngundi, orang parti lain dia tahan dulu. Banyak soalan jawab tak. Satu petang dekat ada 5:30 dah nak habis, pergi yang ngundi. Orang ni pupuk pergi sampai gong tutup. Orang parti lain tak boleh ngundi, lepas tu duduk menang, saya menang. Menanglah orang lain tak boleh pergi ngundi. Lepas tu calon lain kena tangkap, separuh calon lain kena tangkap. 2 minggu nak ngundi, mula tangkap calon-calon lain. Tak boleh berkempen. Ini sebab itulah manusia ni bila dia kalau pun dia tidak Islam, tapi dia nak adil, dia akan berjumpa dengan Islam juga. Sebab Islam tu benda yang tabi'i dalam diri manusia. Sebab itu orang barat dia tak Islam, tapi dalam bab adil dia lebih adil dengan rakyat dia. Sebab itulah di sana kita pun semua tahu, di barat, di Amerika contohnya, Amerika ni jahat dengan rakyat lain, dengan rakyat dia adil kan. Di negara orang putih, channel TV ni siapa-siapa boleh keluar channel TV. Sebab apa? Dia kira aku kempen seorang tak adil, memang akulah akan menang, tak aku seorang boleh kempen. Cuba semua orang boleh berkempen. Dan hak untuk mengetahui parti ni punya agenda apa ni, itu hak rakyat. Apa kita sekat Kalau awak boleh keluar sejam, orang lain boleh keluar sejam. Ini orang lain boleh mengempeng, kena permit, kena banyaklah halangan. Dia keluar TV 24 jam. Lepas tu bukan satu TV, semua channel conquer kat dia. Ini berlawanan dengan keadilan yang Islam kata Islam. Ni bukan keadilan nama parti ni, keadilan dan prinsip. Nanti orang salah pula, video pula ada. Nanti keadilan ada dalam Quran pula. Siapa kata Ustaz Rusli, habis cerita. Orang kat kan, tak dalam YouTube. Sebab tu kadang-kadang bila ada video ni masalah zaman ni. orang tapi tak adalah dia kat ni, bukan nanti AJK kita kat, duduk dalam internet dah boleh download dulu, lepas tu kat pula. Itu masalah dia. Kalau kita tengok dalam YouTube macam mana ulama-ulama Arab yang hebat-hebat yang kita akui, mereka difitnah dengan cara ni lah. Tapi nak kata tak boleh sebab aku kena fitnah, tak boleh lah. Siapa yang orang kata, pepatah kata apa, siapa takut macam mana, jangan berlayar di laut, macam mana tak, takut karam tak payah naik kapal lah, maknanya gitu kan. Siapa takut tenggelam jangan naik kapal. Dah tahu dah benda ni risiko lah. Ceramah ni ada risiko dia itulah. Orang kat letak suara orang lain, nanti dia kata kita habis kan. Mereka juga adalah golongan yang dipercayai dari sudut kemampuan dan keagamaan. Ni pendirian Islam ya, berkaitan dengan ni, tanpa melakukan sebarang penipuan atau penyelewengan. Apabila pemimpin telah dipilih, maka berhak dibantu dan ditaati dalam perkara yang bukan maksiat. Pemimpin ni dia kena taatlah pada pemimpin. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Tetapi konsep ketaatan dalam pemimpin hari ni kita kena faham. Bukan maknanya tuan-tuan wajib mengundi parti saya ni sebagai pemimpin. Sudahlah Ustaz, kalau saya undi parti lain, haramlah saya lawan pemimpin. Macam mana? Pemimpin tu mesti dia nak suruh parti dia menang. Dia pun belum pilihan raya, dia bercakap dalam TV, saya mahu rakyat Malaysia undi parti saya. Siapa yang tak undi parti saya, saya tak rela. Berat hati kita. Aku tak sokong tapi dah takut dosa. Apa konsep ketaatan tu? Sudah. Ketaatan tu konsep dia ialah dalam negara demokrasi kita telah sepakat mengatakan bahawa hak berpolitik itu hak masyarakat. Maka taat dalam konsep kita zaman kita ni ialah taat kepada undang-undang negara. Faham tak? Kita kena taat kepada undang-undang negara. Itu maksudnya taat kepada pemimpin. Kalau pemimpin ada orang dia faham dalam konsep yang salah, jadi dia kata tak boleh lawan kerajaan. Dalam parti yang di zaman ni kita wajib sokong kerajaan, jadi tak bolehlah kita sokong parti pembangkang.
Saya ni bukan nak kata tuan-tuan kena sokong parti pembangkang, bukan. Saya dalam masjid ni insya-Allah saya tak akan sebut nama parti. Dan saya tak akan suruh orang potong parti A, parti B, tak ada. Sebab masjid ni untuk semua orang. Parti pala ayam boleh masuk, pala gajah boleh masuk, semua boleh. Masjid ni hak semua orang. Tetapi saya ni memberitahu etika umum. Faham tak? Kalau saya nak suruh sokong parti A, parti B, saya kena keluar daripada masjid ni, saya pergi buat pondok panas Ustaz Rosli. Parti A, mari sokong parti saya. Yang tu orang tak sokong, tak payah pergi. Ini masjid ni untuk semua orang. Siapa-siapa pun boleh masuk. Faham tak? Prinsip kena sama, iaitu keadilan. Parti mana pun nak keadilan, kan? Kesaksamaan hak rakyat, yang tu dulu. Oleh itu, bila pemimpin tu dipilih, dia kena taat. Taat di maknanya taat kepada undang-undang negara. Sebab tu rakyat perlu diasuh. Kita ni perlu ajar rakyat. Orang Malaysia ni kena faham. Saya rasa faham dah pun perbezaan antara kerajaan dengan parti. Ni ramai juga orang tak faham. Ramai, saya dalam internet saya jumpa statement-statement daripada penceramah. Dia beranggapan tak boleh sokong parti pembangkang. Sebab Tuhan kata ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin kamu. Bila jadi pemimpin kena taat. Kalau taat macam tu, tak ada mengundi lah jawabnya. Dah kena wajib taat. Macam mana? Maknanya taat pada undang-undang negara. Bila taat pada undang-undang negara mengakui adanya parti politik, maka parti politik boleh bergerak lah. Itu maksud taat kepada pemimpin. Perkara yang telah dijadikan undang-undang negara. Sebab tu bila kita tanya, orang tanya, saya mesti macam mana Ustaz? Saya lalu lari laju, saya kena saman. Kena saman, salah awak lah, itu undang-undang negara. Mana tak? Tu ada kamera ambil gambar, nak marah kat kamera apa-apa, marah kat awak lagi laju. Kalau awak lagi selut, kamera tu tak ambil. Yang orang marah, macam mana dia beli kamera tu. Bukan marah awak lari laju kena saman. Awak lari laju kena saman memang salah. Apa tak? Itu prinsip dia, taat pada undang-undang negara. Jangan salah. Nanti salah. Mana boleh lawan pemimpin ni arahan Allah. Kita taat pada pemimpin. Bila pemimpin keluar satu arahan yang berdasarkan kepada negara punya pendirian, kita kena taat. Itu beza dia. Sebab itu parti politik, parti tertentu bukan kerajaan. Kerajaan ni hak rakyat semua. Parti itu mewakili orang yang sokong dia saja. Menjadi hak rakyat untuk mempersoal apabila pemimpin okey, taati. Jadi konsep mentaati pemimpin ni kena betul. Taat dalam perkara yang betul, itu orang tahulah ke dah. Haram taat dalam perkara yang maksiat, itu memang terkenal dah yang tu. Tapi ni konsep dalam berpolitik dalam negara moden ni, ya, dalam negara demokrasi macam mana. Ada orang dia kata demokrasi ni tak betul. Nanti saya nak kupas sebentar lagi. Tak tahu masa kita dah habis ni. Menjadi hak rakyat untuk mempersoal dan mengetahui apa yang dilakukan oleh pemimpin. Ini hak, ni Islam gariskan benda macam ni. Rakyat boleh mempersoalkan pemimpin. Bukan rakyat bila soal pemimpin deraka terus. Lepas tu pemimpin ganyang lah apa yang dia nak buat, tak jadi masalah. Sebab dia ada orang yang faham macam tu. Tak betul. Rakyat, sebab itu kalau kita lihat Rasulullah SAW sebelum dia hantar wakil dia ni ke tempat-tempat yang dia nak hantar, dia interview dulu. Contohnya dia nak hantar Muaz ke Yaman sebagai wakil dia ni, nak menyampaikan Islam di Yaman. Rasulullah tak larat nak pergi semua dia sendiri, dia pun hantar. Macam kita lah hantar sekarang, kita ada duta, kita ada kita ada kementerian luar, kita ada semua. Ini Nabi hantar, dia interview dulu Muaz nak tanya apa